Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Bulletin pagi bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama pagi ini, penyanyi era 1960-an Datuk A. Rahman Hassan meninggal dunia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Penyanyi era 1960-an Datuk A. Rahman Hassan 73 meninggal dunia di Hospital Ampang pada jam 12.40 tengah malam tadi akibat jangkitan kuman pada paru-paru dan lemah jantung. Anak saudaranya Azli Senario berkata Allahyarham menghembuskan nafas terakhir di sisi isteri dan anak-anak. Allahyarham hanya bergantung pada alat bantuan pernafasan sejak dimasukkan ke unit rawatan rapi ICU sejak 3 hari lalu. Jenazah dibawa ke kediamannya di Taman Sri UK Hulu Klang selepas urusan bedah siasat selesai. Allahyarham yang juga vokalis kumpulan Orkes Nirwana yang popular dengan lagu Tak Mengapa akan dikebumikan di tanah perkuburan Islam Taman Keramat selepas solat Zuhur hari ini. Allahyarham dikejarkan ke hospital selepas pitam di sebuah stesen minyak di Ampang pada Isnin lalu. Lelaki disyaki membunuh kucing dengan menjerut haiwan itu di Seksyen 2 Wangsa Maju Kuala Lumpur kemarin ditahan polis. Timbalan Ketua Polis Daerah Wangsa Maju, Superintenden Muhammad Najib Hamzah berkata, lelaki berusia 28 tahun itu ditahan di Jalan Vista Wira, Seksyen 2 Wangsa Maju pada jam 1.10 tengah hari semalam. Sepasukan anggota polis dari Balai Polis Wangsa Maju ke lokasi berkenaan selepas menerima maklumat sebelum menahan suspek terbabit yang berada di bahu jalan kawasan itu. Semakan mendapati suspek mempunyai 2 rekod jenayah lampau membabitkan kes dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 428 Kanun Keseksaan kerana melakukan perbuatan khianat. Berdasarkan rakaman kamera lita tertutup CCTV yang tular sejak semalam menunjukkan seorang lelaki memegang kucing terbabit sebelum mengikat leher haiwan itu dengan tali dan menggantungnya di tangga. Kejadian itu disedari pemilik kucing berkenaan selepas dimaklumkan jirannya yang menemui bangkai haiwan malang itu dalam keadaan mulut berbuih. Penyebaran klip video berunsur lucah dikaitkan dengan seorang menteri kabinet dilakukan oleh pihak yang disifatkan mempunyai agenda politik kotor. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, video berkenaan sukar dipercayai kebenarannya seperti didakwa memandangkan pada masa kini banyak pihak yang bijak mampu menyunting dan menghasilkan gambar dan video seumpamanya. I say it is dirty. If you cannot win against somebody, don't do these dirty things. Keep politics a little bit cleaner lah. Kalau nak buat macam tu, kalau every day boleh tunjuk gambar lucah, you kalah, you nampak orang nak menang, you tunjuk gambar lucah. And this boy, apa nama yang mengaku ni, I mean, it is deliberate. Kalau tidak takkan dia mengaku. Biasanya orang yang itu pun malu juga. Ini tak malu, bahawa saya lah buat. Saya buat dengan menteri. Ditanya sama ada beliau ada bertemu dengan Menteri Kabinet berkenaan mengenai isu video terbabit, Tun Dr. Mahathir mengatakan ada berjumpa dengannya seperti biasa semalam. Namun ia hanya berkaitan mesyuarat Kabinet. Ditanya pula mengenai wujudnya pertembungan kuasa dalam PKR ekoran video lucah itu, beliau memaklumkan perkara itu di luar pengetahuannya. Beliau ditemui media selepas majlis makan malam sejuta kenangan anjuran Ketua Bahagian, Ketua Sri Kandi dan Ketua Armada Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu di Pusat Konvensyen Setia City malam tadi. Semalam Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menafikan sekeras-kerasnya tuduhan seorang individu yang cuba mengaitkannya dalam satu video lucah. Datuk Seri Muhammad Azmin juga yakin siri fitnah terbabit adalah komplot jahat untuk mencemarkan reputasi dan memusnahkan karier politiknya. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali tidak bertemu dengan lelaki yang dituduh bersamanya di dalam satu video yang tular Muhammad Haziq Aziz di Sadakan Sabah. Malah, menurut setiausaha politiknya Hilman Idham, beliau bersama dengan timbalan Presiden PKR itu sepanjang berada di sana sempena PRK Mei lalu dan kelibat Haziq tidak kelihatan.
Saya ingin menegaskan bahawa sepanjang Yang Berhormat Datuk Seri Azmin berada di Sandakan dalam tempoh pilihan raya kecil, saya ada bersama-sama beliau. Saya ada daripada beliau tiba di lapangan terbang sehingga beliau masuk semula ke lapangan terbang. Saya tiba di Sandakan lebih awal daripada beliau dan sebagai setiausaha politik, saya tinggalkan Sandakan selepas beliau meninggalkan Sandakan. Itu tanggungjawab saya. Dan saya cukup yakin bahawa tidak ada perlakuan yang sebegitu jijik yang dilakukan oleh beliau. Ujar Hilman, beliau akan melawan fitnah terbabit habis-habisan untuk membersihkan semula nama baik Datuk Seri Muhammad Azmin. Dalam pada itu, beliau akan membuat laporan polis terhadap perlakuan jenayah dilakukan Muhammad Haziq di Ibu Pejabat Polis Daerah Putrajaya, disusuli laporan Kazaf di Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Putrajaya. Parti Keadilan Rakyat PKR Sebelat Suara menyatakan pendirian menyerahkan kes berhubung isu klip video intim yang didakwa mirip seorang menteri dan pemimpin kanan parti itu kepada Polis Diraja Malaysia PDRM dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM untuk siasatan. Presiden Parti Datuk Seri Anwar Ibrahim turut menegaskan ia bukan konspirasi dalaman parti yang komited menolak politik jijik dan keji. Kami juga menyokong penuh siasatan Polis Diraja Malaysia dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia ke dalam kes ini dan berharap proses tersebut akan dapat dilakukan dengan adil dan teliti. Menurut Datuk Seri Anwar, pihaknya akan bersidang lagi dalam tempoh terdekat dan perlu meneliti lagi isu berkenaan sambil mendapat pandangan daripada peguam. Apa yang lebih penting, tumpuan negara kini harus diberikan kepada soal ekonomi dan sosial dan tidak terheret dengan isu terbabit. Bernama Haziq Aziz terhadap Timbalan Presiden Keadilan merangkap menteri. We have no issue about it. The only boleh komen sikit untuk meeting hari ini. Sementara itu, PKR masih belum membuat keputusan dalam menentukan kedudukan Muhammad Haziq Aziz yang membuat dakwaan terbabit dalam video berkenaan. Haziq Aziz adalah Ketua Angkatan Muda Keadilan Cabang Santubong, merangkap Setiausaha Sulit Kanan Timbalan Menteri Industri Utama Syamsul Iskandar Mat Akib. Jelas Datuk Seri Anwar mengenai hal itu, parti menyerahkan kepada Syamsul Iskandar untuk menyelesaikannya dan membuat pengumuman mengenainya pada masa yang sesuai. Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim menggesa segenap lapisan masyarakat di negara ini mempertahankan pendirian Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam isu pendakwah bebas Dr. Zakir Naik. Yang di-Pertua Yadim, Nik Omar Nik Abdul Aziz berkata, tekanan yang berterusan diambil oleh pihak berkuasa ke atas Zakir sejak 2017 adalah satu bentuk pencabulan terhadap hak asasi manusia yang amat dikesali. Menerusi kenyataan media, beliau berkata ketika ini semua pertuduhan ke atas pendakwah berkenaan masih belum dibuktikan. Oleh itu, Yadim menyeru agar prinsip keadilan asasi diberikan kepada Dr. Zakir yang menyatakan kesediaan untuk dibicarakan sekiranya diberi jaminan keselamatan dan keadilan. Sebelum ini, Tun Dr. Mahathir menegaskan bahawa Malaysia tidak akan memenuhi permintaan India untuk mengekstradisi Dr. Zakir ke negara itu. Ini kerana kerajaan Malaysia perlu mengetahui apa yang berlaku kepada individu berkenaan sebelum menerima permohonan ekstradisi terbabit. Sementara itu, Presiden Majlis Peruntingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM, Muhammad Azmi Abdul Hamid, turut menyokong pendirian kerajaan untuk tidak mengekstradisi Dr. Zakir yang cuba diusahakan kerajaan India melalui mahkamah. Penjara di Selangor dan Kuala Lumpur mencatat lebihan sebanyak 3,700 orang penghuni berbanding had kapasitinya 8,200 orang. Pengarahnya Abdul Kadir Rais berkata jumlah penghuni yang dicatatkan sehingga kini ialah 11,900 orang membabitkan penjara Sungai Buloh, penjara Kajang Wanita dan Pusat Koreksional Puncak Alam. Berdasarkan jumlah itu, sebanyak 2,400 anggota penguatkuasa penjara ditugaskan menjaga keamanan. Abdul Kadir berpendapat agensi keadilan jenayah boleh
pertimbangkan pesalah dengan hukuman ringan untuk melakukan khidmat komuniti dengan pemantauan. Beliau juga mencadangkan agensi-agensi lain berkaitan keadilan jenayah supaya bekerjasama untuk mengurangkan jumlah penghuni penjara ketika ini. Kerajaan Johor mengenal pasti sekurang-kurangnya 1,000 hektar tanah terbiar milik pelbagai agensi kerajaan untuk dibangunkan dengan pelbagai tanaman komersial melalui program Revolusi Hijau. Exco Hal Ehwal Agama Islam, Pertanian dan Pembangunan Luar Bandar, Tosrin Jalvanti berkata, projek berkenaan sudah diluluskan dalam mesyuarat kerajaan negeri dan akan dilancarkan dalam tempoh terdekat. Ini satu pendekatan yang terbaru kerana tanah-tanah terbiar di negeri Johor ini cukup banyak. Bukan saja tanah-tanah terbiar di luar bandar tetapi tanah-tanah terbiar yang dibawa agensi kerajaan. Seperti dalam rancangan tanah Felda, Felkra, Risda, Kejora dan berbagai-bagai lagi anak-anak syarikat kerajaan yang tanah terbiarnya cukup banyak. Bagaimanapun, jumlah tanah terbiar itu tidak termasuk tanah di kawasan luar bandar. Antara tanaman bakal dimajukan termasuk nenas MD2, belimbing dan lada hitam. Jabatan Pertanian Negeri bersama beberapa lagi agensi lain akan dilantik sebagai penyelaras projek yang dijangka bermula 5 bulan akan datang. Pulau Pinang mencatatkan pelaburan RM8.8 bilion pada suku pertama tahun ini sekaligus menjadi penyumbang pelaburan langsung asing FDI tertinggi negara setakat ini. Ketua Menteri Chow Kun Yeow berkata, jumlah pelaburan pada suku pertama itu melebihi pelaburan keseluruhan pada tahun lalu iaitu RM5.8 bilion. Penang remain a favorable investment destination amid the intensified trade and technology disputes between the United States and China that created uncertainties on the global trade and economic outlook. According to MIDA, according to MIDA, in January to March 2019, or the first quarter, Penang successfully garnered 41 projects amounting to RM8.85 billion. Tambahnya, daripada jumlah itu, RM8.4 bilion merupakan pelaburan asing terus FDI, manakala bakinya pelaburan domestik. Pencapaian itu menyumbang 42% jumlah keseluruhan FDI negara setakat ini dan yang tertinggi berbanding negeri lain di Malaysia. Melalui pelaksanaan 41 projek itu bakal mewujudkan 10,073 peluang pekerjaan baru khususnya kepada penduduk Pulau Pinang. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan antarabangsa. Menjelang sidang bagi mencabar hasil keputusan Pilihan Raya Indonesia, calon Presiden Prabowo Subianto meminta agar penyokongnya tidak menghadirkan diri ke Mahkamah Perlembagaan. Mahkamah dijadual mula bersidang pada 14 Jun ini selama 2 minggu sebelum mengumumkan keputusan pada 28 Jun. Prabowo turut menyeru agar penyokongnya tidak melakukan sebarang tunjuk perasaan yang boleh mencetuskan aksi keganasan seperti yang berlaku pada rusuhan 22 Mei lalu di Jakarta sehingga mengakibatkan 8 orang terkorban. Pasangan Prabowo Sandiaga Uno sebelumnya menolak keputusan rasmi yang diumumkan Suruhanjaya Pilihan Raya Indonesia KPU atas alasan terdapat kejanggalan sepanjang proses demokrasi itu berjalan. Keputusan KPU memihak kepada Presiden Joko Widodo dan gandingannya Ma'ruf Amin dengan 55.4% berbanding 44.5% yang diperolehi Prabowo Sandiaga. Dan saudara Sandiaga agar Indonesia menjadi negara yang berdaulat penuh. Sejak Santi Om, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih.
Kemarau panjang di India mengakibatkan lebih 500 juta penduduk di beberapa negeri termasuk di Maharashtra yang terletak 100 km dari Mumbai berdepan krisis bekalan air yang serius. Lebih 6,000 liter air dibekalkan di kawasan terjejas setiap hari bagi memenuhi keperluan penduduk antara bulan Mac sehingga Jun. Terdapat 20,000 perkampungan di Maharashtra yang dilanda krisis bekalan air apabila 35 empangan utama di negeri itu dilaporkan telah kering. Cuaca panas terburuk yang melanda tahun ini sehingga menyebabkan suhu meningkat melebihi 50 darjah Celsius di Rajasthan dan 48 darjah Celsius di Mumbai. Ribuan penduduk dilaporkan mula meninggalkan kediaman masing-masing apabila situasi bertambah buruk, terutamanya kepada warga emas dan kanak-kanak. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Perkembangan sukan. Dua pemain muda Ali Imran Sukari dan Harith Haikal Adam Afkar terpilih membawa cabaran negara ke program Asian 11 yang akan berlangsung di Fukushima, Jepun. Kedua-dua pemain dari program pembangunan bola sepak negara NFDP ini akan menyertai 21 pemain dari 11 negara Asia Tenggara menjalani latihan selama 10 hari sebelum mengharungi perlawanan persahabatan antarabangsa di Jepun. Ali Imran Sukari dan Harith Haikal Adam Afkar terpilih untuk mewakili negara ke program Asian 11 yang akan bermula hari ini hingga 23 Jun di Jepun. Bakat mereka akan diasah dan digilap oleh jurulatih dari Jepun, Takuma Koga. Kemuncak program ini, pemain Asian 11 dijadual bertemu pilihan kelab Tohoku bawah 18 tahun pada aksi perlawanan persahabatan antarabangsa. Ia bagi merebut Japan Fun Cup di Stadium J Village Fukushima pada 22 Jun 2019. Turut hadir di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur Sepang KLIA semalam, Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Seri Subhan Kamal yang juga pengerusi Jawatankuasa Teknikal NFDP untuk memberikan motivasi kepada kedua pemain. Selepas spekulasi hangat membayangkan jago badminton negara Datuk Lee Chong Wei bakal mengumumkan persaraannya bertiup kencang minggu ini, hari ini jam 12.30 tengah hari akan berlangsung satu sidang media khas diadakan oleh Menteri Belia dan Sukan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bersama Presiden Persatuan Badminton Malaysia BAM Datuk Seri Muhammad Nurza Zakaria di Putrajaya yang mungkin akan memperjelaskan perkara tersebut. Meskipun belum dinyatakan dengan jelas tujuan sidang media berkenaan, namun kehadiran dua tokoh penting sukan negara dalam satu majlis yang sama itu seolah-olah membayangkan ada pengumuman besar bakal dibuat. Sebelum ini, media mendedahkan Datuk Lee Chong Wei yang sudah menabur jasa selama 19 tahun dalam arena sukan badminton negara bakal mengumumkan persaraannya bagi menumpukan perhatian kepada rawatan susulan kanser hidung yang dihidapi pemain itu. Pemain berusia 37 tahun itu juga dikatakan sudah sebulan tidak menjalani latihan sejak mengambil cuti pada hujung April lalu bagi menjalani pemeriksaan susulan di Taiwan. Manchester United menandatangani kontrak bersama pemain Swansea Daniel James dari Swansea. Kontrak selama 5 tahun bersama pemain berusia 21 tahun itu menjadikan dia pemain pertama dipilih pengurus oleh Gunnar Solskjaer di Old Trafford. James juga mempunyai pilihan untuk sambungan kontrak lebih lama dan menurut laporan, yuran perpindahan pemain itu membabitkan nilai kira-kira 15 juta pound. Pemain kelahiran Akademi Swansea ini menampilkan prestasi memberangsangkan dengan menjaringkan 5 gol dalam 38 penampilan pada kempen 2018-2019 bersama kelab itu. Sekian Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Hawa Rizwan. Assalamualaikum dan salam hormat.